Ramai yang merancang untuk ke jenjang pelamin setelah negara memasuki fasa peralihan endemik. Begitu juga dengan penyanyi Iban terkenal Melissa Francis yang telah pun menamatkan zaman solonya pada 21 Mei 2022. Menerusi satu muat naik di Instagram, beliau berkata keputusan untuk menamatkan zaman solonya bukanlah mudah kerana hampir 11 tahun beliau menggalas tanggungjawab sebagai ibu tunggal kepada seorang anak lelaki yang kini berusia 17 tahun. Namun beliau berpegang kepada kata-kata kita hanya merancang dan Tuhan yang menentukan. Malah perjalanan karirnya juga umpama rezeki terpijak setelah lagu terbaharunya, Lebu, telah mencecah hampir 1 juta tontonan di YouTube. Kemana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi, anaknya, Rodriguez Wan, turut tampil dengan single yang bertajuk Nombor 1 dan mendapat kira-kira 500,000 tontonan di YouTube. Setelah kahwin semula, tanggungjawab kita akan lebih banyak sebab kita akan ada suami, kita ada keluarga suami. Walau apapun, Kak Mel telah janji dengan diri sendiri tidak akan mengabaikan tanggungjawab sebagai seorang ibu kepada Rodriguez Gregory Wan, dan Melissa juga tidak akan mengabaikan tanggungjawab sebagai seorang penghibur ataupun seorang usahawan, sebab itu adalah yang utama dalam kehidupan Melissa Francis. Tahniah kami ucapkan kepada Melissa Francis di atas perkahwinannya. Bintang pop Taylor Swift telah menerima pengiktirafan doktor terhormat pada Convocation University New York. Swift diberi pengiktirafan khas dalam seni bidang halus. Walaupun tidak pernah memasuki college dan menyambung pengajiannya, pemenang anugerah Grammy itu berjaya menyentuh hati ramai dengan ucapannya. Life can be heavy, especially if you try to carry it all at once. Part of growing up and moving into new chapters of your life is about catch and release. Swift yang bertanggungjawab sepenuhnya dalam mengatur karier seni, termasuk menulis, menerbit, mengarah dan menyanyi, mula aktif dalam bidang muzik sejak berusia 15 tahun. Mencetuskan fenomena, Swift memenangi 11 trofi Grammy termasuk album terbaik menerusi Folklore tahun lalu. Swift juga pernah menang pada 2010 menerusi album Fearless dan album 1989 pada 2016. Sonyoshidae atau Girls' Generation akan membuat kemunculan semula seperti yang dinanti-nantikan sebagai sebuah kumpulan yang lengkap selepas setiap ahli kumpulan tersebut menjalani aktiviti solo secara domestik mahupun antarabangsa selama 5 tahun. Kemunculan semula ini menandakan ulang tahun yang ke-15 Girls' Generation. Selain itu, Girls' Generation juga akan melancarkan album penuh bersesuaian dengan penantian kemunculan semula kumpulan itu. Dalam K-pop, kemunculan semula biasanya memaparkan single ataupun mini album. Kali terakhir kumpulan tersebut mengadakan aktiviti berkumpulan penuh adalah pada tahun 2017 dengan album studio mereka yang ke-9, Holiday Night, di mana Tiffany, Soyoung dan Seo-hyun masih berada di bawah naungan agensi yang sama. Untuk kemunculan semula mereka yang akan datang, ramai yang masih tertanya-tanya mengenai persiapan bersama 3 ahli tersebut memandangkan SM Entertainment terkenal dengan kontrak yang tegas. Pada masa kini, ketua kumpulan tersebut dan vokalis utama Taeyeon telah melancarkan album studio yang ketiga bertajuk INVU. Manakala penari utama mereka, Hyoyeon, pula melancarkan album mini bertajuk Deep. Kedua-dua album tersebut menerima sambutan yang baik secara domestik maupun antarabangsa. Debut INVU berkedudukan nombor 1 di carta album iTunes seluruh dunia dan album iTunes Eropah. Ini merupakan album Taeyeon yang pertama menaiki kedudukan teratas secara serentak. Selain itu, turut mencapai kedudukan teratas di iTunes dalam 21 buah negara yang berlainan termasuk Malaysia, Kanada, Jepun dan Taiwan. Album Dupe Hyeon pula berada pada kedudukan ke-7 di carta album iTunes seluruh dunia, namun berkedudukan teratas di 11 buah negara termasuk Chile, Egypt, Arab Saudi dan Vietnam. Penyanyi Dewi Liana Siriesta mengakui tidak pernah membataskan kerjanya hanya dalam seni suara. Malah jika ada kelapangan, Dewi akan mengintai peluang untuk berlakon mahupun mengacara.
I love acting. I love theatre. I love hosting. Now Dewi banyak busy dengan menyanyi dan juga hosting dan theatre. Jadi every time kalau ada free time, kalau tak ada show, so kita ada offer untuk hosting, so we do hosting. Kalau tak ada hosting, tak ada show, we do theatre. So mana masa itu Dewi suka busykan diri dengan pekerjaan yang berfaedah, mendapatkan uang. Bagaimanapun, Dewi tetap memilih nyanyian sebagai keutamaan bagi kariernya. Malah katanya, beliau juga tidak akan sesekali menolak tawaran menyanyi meskipun sibuk dengan penggambaran. Selain itu, Dewi turut berkongsi hasratnya untuk membuat persembahan di London. Ada yang offer untuk menjadi artis di London. Selepas menang di Miss World, balik di sini mereka mau kami stay di London. But I wasn't ready untuk tinggalkan parents. And until now I'm here, mungkin di London untuk mengimbas kembali kenangan bersama Miss World. Dewi merupakan bekas Ratu Cantik Malaysia 2014.